Oke, assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini cikgu akan bantu kamu untuk ulang kaji matematik bab 3, iaitu kuasa 2, punca kuasa 2 dan kuasa 3, punca kuasa 3. Okey. Untuk bahagian pertama kita akan tengok dulu pasal kuasa 2. So, apa itu kuasa 2? Kuasa 2 ialah suatu nombor yang didarab dengan nombor itu sendiri. Maksudnya di sini, okey, kita tengok contoh. 5 darab 5 ialah 5 kuasa 2, ataupun ditulis 5 dan nombor 2 kecil di atas, 5 kuasa 2. Kalau 5 darab 5 sama dengan 25, maka 5 kuasa 2 adalah 25. Contoh yang lain lagi. Contohnya cikgu ada 6 darab 6. 6 darab 6 ni sama juga dengan 6 kuasa 2. Kalau 6 darab 6 sama dengan 36, 6 kuasa 2 pun sama dengan 36. Okey, lagi lah. 4 darab 4. 4 darab 4 sama dengan 16. 4 darab 4 ni sama juga dengan 4 kuasa 2. 4 kuasa 2 ni sama dengan 16. Inilah maksudnya kuasa 2. Okey, next kita akan tengok kuasa 2 sempurna. Macam mana kuasa 2 sempurna ni diperolehi? Ialah dengan mendarab dua nombor bulat yang sama. Okey, contohnya 1 kuasa 2 ni maksudnya 1 darab 1. 1 darab 1 dapat 1. Ataupun 1 kuasa 2 dapat 1. 2 kuasa 2 adalah 2 darab 2. 3 kuasa 2, 3 darab 3. 4 kuasa 2, 4 darab 4. 5 kuasa 2, 5 darab 5. 6 kuasa 2, 6 darab 6 dan seterusnya. Ini ialah yang dipanggil kuasa 2 sempurna. Kita darab nombor bulat yang sama, kita dapat nombor bulat juga. Okey, contohlah ada soalan contoh. Dia tanya antara yang berikut, yang manakah kuasa 2 sempurna? Bulatkan jawapan anda. Okey, contoh dapat soalan begini. Contoh soalan tu soalan ABC, soalan objektif. Kalau soalan begitu, kita boleh tekan kalkulator. Sekarang dalam kalkulator kamu, cuba cari simbol yang begini, macam rumah. Ini kita panggil punca kuasa 2. Okey. Sekarang tekan dalam kalkulator kamu punca kuasa 2. Lepas tu masukkan nombor ini 134. Dapat nombor bulat atau tidak? Kalau tidak dapat nombor bulat, maksudnya dia bukan kuasa 2 sempurna. So jangan bulat. Okay. Cuba pula masukkan ini punca kuasa 121. Dapat nombor bulat. Okey, dapat nombor bulat, bulatkan. Ini adalah kuasa 2 sempurna. Ceklah satu-satu. Cek 89. Punca kuasa 89. Bukan. Punca kuasa 26. Bukan. Punca kuasa 44. Bukan juga. Punca kuasa 125. Bukan. Punca kuasa 144. Okey, punca kuasa 144 dapat nombor bulat. Okey, dia adalah kuasa 2 sempurna. Last, punca kuasa 225. 225 kita dapat 15. Ketiga-tiga nombornya adalah kuasa 2 sempurna. Itu cara kita cari kuasa 2 sempurna kalau dia tidak minta jalan pengiraan. Okey, guna kalkulator boleh. Next, kita akan tengok hubungan antara kuasa 2 dan punca kuasa 2. Okey, bila kita ada nombor 7, okey, kita ada 7 sini. Kita ada 7 sini. Lepas tu kita kuasa 2 kan. Maksudnya 7 kita tambah kuasa 2 macam ini. 7 kita kuasa 2 kan, kita akan dapat 49. Kalau kita punca kuasakan semula 49 tu, kita akan dapat 7 semula. Okey, contoh, kita terus tengok contoh. Diberi 10 darab 10 sama dengan 100. Maka punca kuasa 100 adalah sama dengan punca kuasa 10 darab 10 sama dengan jawapan akhirnya dapat
10. Nombor bulat yang sama kita darabkan di bawah puncak kuasa 2, kita akan dapat semula nombor itu. Ada lagi satu cara, oke. Puncak kuasa 100 adalah sama dengan puncak kuasa 10 kuasa 2. Apa maksud 10 kuasa 2? 10 darab 10. Oke, puncak kuasa 2 ni kita boleh potong dengan kuasa 2. Apa yang tinggal? Kita dapat 10. Tengok pula yang B. Diberi 8 darab 8 sama dengan 64. Jadi, puncak kuasa 64 sama dengan 8 darab 8. Bila nombor yang sama didarab di bawah puncak kuasa 2, kita akan dapat jawapannya semula 8. Ataupun puncak kuasa 64 sama dengan puncak kuasa 8 darab 8 itu sama juga dengan 8 kuasa 2. Puncak kuasa 2 boleh potong dengan kuasa 2, kita akan dapat 8. Okay. Nanti boleh ulang balik video ni. Boleh juga cuba soalan-soalan yang dalam buku MyPDP. Boleh tengoklah. Okay. So, next kita akan tengok bagaimana menentukan kuasa 2 suatu nombor. Okay. So, contoh nombor 1. Soalan 1 ni dia suruh kita tanpa menggunakan kalkulator. Okay. 9 kuasa 2 ni maksudnya adalah 9 darab 9. Ingat sipir 9. 9 darab 9 sama dengan 81. Ini pula B. B, 7/8 kuasa 2. Apa maksud kuasa 2 ni? Maksudnya dia 7/8 darab 7/8. Jadi 7 darab 7 kita dapat 49. 8 darab 8 kita dapat 64. Habis. Ini tak payah kurungan pun boleh. Okay, next pula negatif 0.2 kuasa 2. Ini maksudnya negatif 0.2 darab dengan negatif 0.2. Okay, tengok nombor sini. 2 darab 2 kita dapat 4. Kita dapat 4. Negatif jumpa negatif jadi positif kan? Okey, tak payah tulislah positif tu. So, sini ada satu tempat perpuluhan, sini pun ada satu tempat perpuluhan. Jadi, maksudnya jawapan kita ada 2 tempat perpuluhan. Gerak 2 kali 1, 2. Okey, situ titik. Jawapan akhir adalah 0.04. Ini tanpa menggunakan kalkulator. Okey, kalau soalan 2, dia suruh cari nilai bagi setiap yang berikut menggunakan kalkulator. Tekan sajalah 23, cari butang yang ada kuasa 2. Nombor 2 kecil. Tekan kalkulator, kita akan dapat 23 kuasa 2 sama dengan 529. Kalau B pula, tekan jangan lupa kurungan. Kurungan negatif, kalau ada negatif jangan lupa kurungan. Nanti jawapan kamu dapat tu salah kalau tidak kurungan. 2209. Okey, yang C pula kurungan negatif 0.88 kuasa 2. Kita dapat 484/625. Kalau guna kalkulator senang. Kebanyakannya yang kita boleh kira guna kalkulator kalau soalan ABC, objektif. Tak payah jalan kerja. Okey, next kita tengok pula pendaraban 2 puncak kuasa 2. Okey. Kalau ada puncak kuasa macam begini, puncak kuasa A darab puncak kuasa A ni sama kan? Kita akan dapat jawapannya A semula. Sama juga macam puncak kuasa 3 darab puncak kuasa 3 sama dengan kita akan dapat 3. Tapi kalau nombor di bawah puncak kuasa ni berlainan, contohnya puncak kuasa 2 darab puncak kuasa 4 sama dengan puncak kuasa 2 darab 4. 2 darab 4 kita dapat 8. Puncak kuasa 8.
terus pergi contoh. Cari hasil darab berikut. Punca kuasa 15 darab punca kuasa 15, kita akan dapat 15. Kalau masih bingung, punca kuasa 15 darab punca kuasa 15. Ini boleh digabung, 15 darab 15. 15 darab 15 maksudnya 15 kuasa 2. Ini boleh potong, boleh cancel. So, apa yang tinggal? 15. Ini pula punca kuasa 0.8 darab punca kuasa 0.8, sama juga 0.8 darab 0.8. Kita akan dapat punca kuasa 0.8 kuasa 2. Ini boleh potong, dapat 0.8. Tapi yang cepatnya, kalau nampak nomor yang di bawah ni sama, lepas tu ada punca kuasa 2, so jawapan memang akan dapat 15. Okey, yang C. Tengok C. Nombor di bawah tu tidak sama, so kita boleh gabung. Asalkan dia dua-dua ni, ini punca kuasa 2, ini pun punca kuasa 2. Kalau sini punca kuasa 2, sini punca kuasa 3, tidak boleh gabung. Kita gabung 3 darab 7. Punca kuasa 3 darab 7 kita dapat 21. Okey, yang D pun tidak sama, jadi ini boleh gabung juga. Punca kuasa 6 darab 24. 6 darab 24 kita dapat punca kuasa 144. Cuba tekan kalkulator, punca kuasa 144 dapat berapa? Kita akan dapat 12, sebab 12 darab 12 144. Tengok yang D ni, nomor yang lain, tapi disebabkan kedua-duanya punca kuasa 2, kita boleh gabung. Lepas tu permudahkanlah. Okey, next kita akan tengok pula penyelesaian masalah yang melibatkan kuasa 2 dan punca kuasa 2. Kita tengok soalan 1. Luas lantai sebuah bilik yang berbentuk segi 4 sama ialah 12.2 meter persegi. Cari panjang tepi lantai bilik itu. Okey. Kalau segi 4 sama, kalau segi 4 sama, maksudnya panjang di sini dengan panjang di sini adalah sama. Ingat semula rumus untuk luas. Rumus untuk luas adalah panjang darab lebar sama dengan luas. Ataupun terbalik lah. Luas sama dengan panjang darab lebar. Okay, contohlah sini panjang kita, sini kita punya lebar. Luas dia ada bagi 12.25. 12.25 sama dengan panjang, kita letaklah panjang tu sebagai X. Disebabkan panjang dengan lebar ni nilainya sama, kita boleh letak sini X, sini pun X. Jadi panjang diwakilkan sebagai X, lebar pun diwakilkan sebagai X. 12.25. Jadi X darab X kita dapat X kuasa 2. Sekarang kita mau X saja. Jadi kita perlu pindahkan kuasa 2 ni pergi sebelah. Macam mana kita pindahkan? Bila X kuasa 2, kita susun kedudukan. Bila X kuasa 2 dipindahkan ke sebelah, dia jadi punca kuasa 2. Okey, kita pindah 2 ke sebelah, dia jadi punca kuasa 2. 12.25. Okey, barulah kita tekan kalkulator, punca kuasa 12.25. Apa yang kita dapat ialah X sama dengan 7/5. 7/2 ataupun 3.5 M. Kenapa M? Sebab ni dia guna meter.
Jadi maksudnya sini panjangnya ini 3,5 meter, lebarnya sini pun 3,5 meter. Cari panjang tepi. Oke, jawabannya inilah 3,5 meter. Yang ini. Oke, next tengok pula soalan nombor 2. Oke, nomor 2, Carmela mempunyai satu gambar berbentuk segi 4 sama. Oke, dia ada gambar segi 4 sama juga macam tadi. Segi 4 sama. Keluasan, sini ada kuasa 2. Keluasan gambar tuh, luas gambar adalah 900 cm persegi. Dia meletakkan gambar itu di dalam bingkai gambar. Jika setiap sisi bingkai gambar adalah 2 cm lebih panjang dari gambar, berapakah luas bingkai gambar itu? Dia mau cari luas bingkai pula. Oke, kita carilah dulu panjang. Nih, kita cari panjang dan lebar untuk gambar nih. Sama juga macam tadi. Rumus luas sama dengan panjang darab lebar. Disebabkan kita tiada nilai, kita tidak tahu nilai panjang dengan lebar, kita wakilkan sebagai X. Panjang X, lebar pun X. Kenapa kita wakilkan sebagai X? Sebab kedua-dua nih sama panjang, jadi boleh wakilkan dengan huruf yang sama. Oke, luas kita 900, panjang kita X, darab lebar kita pun X. Jadi X darab X, kita dapat X kuasa 2, 900. Sama juga pindahkan kuasa 2 ke sebelah, so kita dapat X sama dengan punca kuasa 900. Kita akan dapat X sama dengan 30 apa? 30 cm, sebab dekat sini 900 cm persegi. Kita dapat 30, maksudnya sini 30, sini pun 30. Oke, dia meletakkan, soalan seterusnya, dia meletakkan gambar itu di dalam bingkai gambar. Jika setiap sisi bingkai gambar adalah 2 cm lebih panjang dari gambar, berapakah? Oke, kita cari dulu panjang untuk bingkai pula. Panjang bingkai, dia kata apa? Panjang sisi bingkai itu 2 cm lebih panjang dari gambar. Ini panjang gambar kita, panjang gambar lebih 2 cm, maksudnya tambah 2, kita akan dapat 32 cm. Tapi belum habis, dia mau luas bingkai gambar itu. Jadi luas bingkai gambar sama juga panjang darab lebar, sama dengan panjang darab lebar. Panjang darab lebar, panjang kita inilah 32, lebar kita pun 32, sebab dia bagi tahu segi 4 sama, maksudnya semua dia punya sisi sama panjang. 32 darab 32 ini sama juga dengan 32 kuasa 2. Oke, masuklah dalam kalkulator. 32 kuasa 2 kita akan dapat 1024 cm persegi. Jangan lupa kuasa 2, sebab ini melibatkan luas. So inilah jawabannya, 1024 cm persegi. Kalau masih tidak jelas, boleh tengok semula video ni. Oke, habis untuk kuasa 2. Sekarang kita tengok pula kuasa 3. Dia sama sahaja dengan kuasa 2, lebih kurang. Oke, nanti kita tengok. So, apa itu kuasa 3? Kuasa 3 ialah suatu nombor yang didarab dengan nombor itu sendiri sebanyak 2 kali. Oke, 4 nih kita darab 2 kali. 4 darab 4 darab 4 ialah 4 kuasa 3, ataupun ditulis sebagai 4 nombor 3 kecil di atas, 4 kuasa 3. So 4 darab 4 darab 4 adalah sama dengan 64. Jadi maka di sini 4 kuasa 3 adalah sama dengan 64. Kalau 5 darab 4 darab 5 darab 5 darab 5 sama dengan
125, maksudnya 5 kuasa 3 adalah sama dengan 125. Oke, ini tengok pula seterusnya, kuasa 3 sempurna. Sama juga macam kuasa 2 sempurna tadi, diperoleh dengan mendarab di sini, mendarab 3 nomor bulat yang sama. Maksudnya di sini 1 kuasa 3 nih 1 didarab 1 darab 1 darab 1, 1 darab 1 darab 1. Sini 2 darab 2 darab 2. Ini 3 darab 3 darab 3 dan seterusnya. Itu maksudnya kuasa 3 sempurna. Oke, contoh lagi, kalau ada soalan dia tanya, antara yang berikut yang manakah kuasa 3 sempurna? Tekan saja kalkulator. Cara tekannya hampir sama dengan kuasa 2 sempurna tadi. Apa yang kamu buat? Tekan butang shift. Dalam kalkulator kamu ada butang nih, shift. Lepas tu cari butang yang ada tunjuk ini, punca kuasa 3. Barulah kamu cek satu-satu nomor nih, masukkan ke punca kuasa 3 2195. Kalau dapat nomor bulat, maksudnya dia adalah punca kuasa 3 sempurna. 2195. Oke, bukan. Punca kuasa 3 5832. 18. Oke, bulat. Punca kuasa 3 525. Tidak dapat nomor bulat. Oke, bukan. Punca kuasa 3 64. Dapat 4. Oke. Punca kuasa 3 65. Bukan. Punca kuasa 3 81. Tidak dapat juga. Punca kuasa 3 512. Oke, dapat 8. Punca kuasa 3 9. Tidak dapat. Punca kuasa 3 3375. Kita dapat 15. Oke, maksudnya yang dibulatkan ini adalah kuasa 3 sempurna. Itu cara cepat untuk tengok sama ada sesuatu nomor itu adalah kuasa 3 sempurna atau bukan. Tekan kalkulator sahaja. Oke, next kita tengok hubungan antara kuasa 3 dan punca kuasa 3. 4 nih, kalau kita kuasa 3 kan kita akan dapat 64. Kalau 64 pula kita punca kuasa 3 kan kita akan dapat 4. Macam inilah, 4 kuasa 3 64. Kalau punca kuasa 3 64 kita akan dapat 4. Oke, contoh lagi, kalau 2 kuasa 3 sama dengan kita dapat 8. Kalau punca kuasa 3 8 kita dapat 2. Oke, macam contoh di sini. Diberi 8 darab 8 darab 8 sama dengan 512. Jadi punca kuasa 512 ni adalah 8 darab 8 darab 8. Di sini ada kuasa 2. Di sini ada kuasa 3. Sama juga macam kuasa 2 tadi. Punca kuasa 3 8 kuasa 3 ni boleh potong, kita dapat 8. Ataupun yang senang, nomor yang sama kalau didarab dia akan dapat dirinya sendiri semula. Yang ini pula negatif 6 darab negatif 6 darab negatif 6. Ini maksudnya negatif 6 darab negatif 6 darab negatif 6. Jawapan kita akan dapat negatif 6. Oke, bagaimana pula kalau dia suruh tentukan kuasa 3 suatu nombor? Yang first, tanpa gunakan kalkulator. Oke, tanpa gunakan kalkulator, tulislah semula negatif 5 kuasa 3 ni maksudnya negatif 5 darab negatif 5 darab negatif 5. 5 darab 5 25. 25 darab 5 kita dapat 125. Tapi disebabkan negatif jumpa negatif, oke, ini jumpa ini negatif, positif kan, jumpa semula negatif, dia jadi negatif. Oke, yang ini pula 2/3 kuasa 3. Ini pun sama, maksudnya didarab 3 kali. 2/3 darab 2/3 darab 2/3.
3. 2 darab 2 darab 2 kita dapat 8. 3 darab 3 darab 3 kita dapat 27. Yang ini pun sama. Negatif 0,3 didarab 3 kali. Negatif 0,3 darab negatif 0,3. Oke, 3 darab 3 9. 9 darab 3 27. Oke, dekat sini ada satu tempat perpuluhan, satu tempat perpuluhan. So total ada 3 tempat perpuluhan. Kita gerakkanlah titik kita sebanyak 3 kali. 1 2 3. Jadi titik yang baru di sini jawabannya adalah 0,027. Itu kalau tidak guna kalkulator. Kalau dia bagi guna kalkulator, guna je lah kalkulator. Nah, guna je lah kalkulator. Jangan lupa di sini ada negatif. Negatif sini, negatif jumpa negatif jadi positif. Jumpa balik dengan negatif. Ini positif jumpa negatif dapatlah negatif. Itu kalau tidak guna kalau tanpa menggunakan kalkulator. Tapi kalau dia tidak cakap boleh guna atau tidak, guna kalkulator. Tekan saja 17, tekan shift, tekan ni shift, lepas tu cari butang yang ada kuasa 3 begitu. Tekan shift, masuk nombor dulu 17, lepas tu shift kuasa 3. Ini kita akan dapat 4913. Yang ini pula jangan lupa kurungan negatif 6.2 kuasa 3. Kita dapat negatif 29791 per 125. Yang ini pun terus masuk dalam kalkulator. 2 ABC 2 ABC 1 ABC 4 kurungan punca kuasa 3, bukan punca kuasa 3, kuasa 3, 729 per 64. Seterusnya pendaraban 2 punca kuasa 3. Ini lebih kurang juga dengan kuasa 2 tadi. Cari nilai berikut tanpa menggunakan kalkulator. Kalau nampak pecahan bercampur begini, tukar dulu kepada pecahan tidak wajar. Bawah darab tambah atas. Punca kuasa 3 125 darab 2 tambah 93 dapat 343. Yang bawah kekal 125. Macam mana mau buat ni? Kita perlu tahu kuasa 3 sempurna yang ini. Ini kuasa 3 sempurna. Kuasa 3 sempurna kita letak sini. Okey, cari adakah nombor yang didarab dapat 343. Adalah ini kan 343. So 7 darab 7 darab 7. Okey, masuklah 7 darab 7 darab 7 per, kalau 125 ada. Okey, ada. 125 adalah 5 kuasa 3.
5 darab 5 darab 5. Kalau nomor yang sama, kita akan dapat semula 7/5. Oke, kalau ini adakah dalam senarai dapat 729? Rasanya ada 9 kuasa 3. 9 kuasa 3, ini 729. So, kalau ada soalan begini, kamu buatlah dulu senarai ini 1 kuasa 3 sampailah 9 kuasa 3. Kalau tidak jumpa, buat 10 kuasa 3, 11 kuasa 3 sampai kamu jumpa. Jadi puncak kuasa 3 ini maksudnya 9 darab 9 darab 9. Nomor sama, so jawabannya 9. Itu kalau tidak guna kalkulator. Kalau guna kalkulator, tekan saja. Tekan shift, puncak kuasa 3. Kalau ada negatif, jangan lupa kurungan. Kita akan dapat negatif 2. Yang ini pula shift, puncak kuasa 3, 0.064. Kita akan dapat 2/5. Oke, yang ini boleh direct dalam kalkulator. Shift, puncak kuasa 3, 4/2/3. 4/2/3. Kita akan dapat 1.6711. Oke, nanti boleh tengok sendiri, boleh semak jawaban sendiri. Oke, sekarang pula kita tengok kalau pengiraan melibatkan gabungan operasi ke atas kuasa 2, puncak kuasa 2, kuasa 3 dan puncak kuasa 3. Oke, macam mana mau buat soalan yang begini? Kita perlu tukarkan dulu yang puncak kuasa nih, semua nih. Kita tukar dulu pergi nomor yang tiada puncak kuasa. Semua kita tukar dulu. Oke, 4 kuasa 2 nih 16 tambah puncak kuasa 3 negatif 216. Tekanlah kalkulator. Kalau sepatutnya ini kita tahulah 216 nih, ini 6 darab 6 kuasa 3. Kalau tahu senang sikit. Puncak kuasa 3 negatif 6 kuasa 3, maksudnya 16 tambah negatif 6. Sebab ini kita potong. Kita potong. Oke, 16 positif jumpa negatif jadi negatif. Tolak 6. 16 tolak 6 dapat 10. Oke, yang ini pula. Ini mana buat dulu? Kurungan kah, tambah kah, darab? Kita buat dalam kurungan dulu. Oke. Puncak kuasa 36, puncak kuasa 2 36. Kita dapat 6 tolak 9 kuasa 2 tambah 3 darab puncak kuasa 3 125 ini adalah 5. Oke, 6 tolak 9 kita dapat 6 7 8 9 negatif 3 kuasa 2 tambah 3 darab 5. Oke, negatif 3 kuasa 2 kita dapat 9 tambah 3 darab 5. Kita buat tambah dulu kah darab? Kita buat darab dulu. So 3 darab 5 15 tambah 9 24. Oke, yang ini pula kita tukarlah dulu. Darab tambah. Oke, kita dapat 3 darab 1 3 tambah 1 4 4/3 kuasa 2 darab 1/2 kuasa 3 bahagi 1. Kita coba lupa aja. Kita ubah dulu nih kan. 3 darab 1 3 tambah 1 4/3. Ini kuasa 2, maksudnya 4 darab 4/3.
Yang ini pula 1/2 kuasa 3. 1/2 darab 1/2 darab 1/2. Yang ini bahagi 1/15 darab 1/15. Oke. 4 darab 4 16/9 darab 1 darab 1 darab 1 1. 2 darab 2 darab 2 8 bahagi 1 darab 1 dapat 1. 15 darab 15 225. Oke, kita buat yang ini dulu sebab darab bahagi. Kita start dari kiri sampai kanan. So 16/9 darab dengan 1/8. Kita dapat 2/9. Yang ini kita tukar pergi darab. So bila tukar ini pergi darab, kita akan terbalikkan. Atas nih pergi bawah nih pergi atas, atas nih pergi bawah. So 225/1. 1 nih tak payah tulis pun. Oke, barulah kita tekan kalkulator. 2/9 darab 225. Kita akan dapat 50. Oke, next D. Ini penting, tengok bagus-bagus. Punca kuasa 3 127 per 127 per dengan 343 tolak 1. Oke, tulis semula punca kuasa 3 127 per 343. Oke, ini kan 1, tapi sebenarnya 1 nih kita boleh wujudkan punca kuasa 3 1. Sebab kalau kita tekan kalkulator punca kuasa 3 1, kita akan dapat 1 juga. Jadi kita tukarlah punca kuasa 3 1. Kenapa kita perlu wujudkan punca kuasa 3? Supaya kita boleh gabungkan dorang. Oke, sekarang kita boleh gabung punca kuasa 3 127 per 343 tolak 1. Oke, tekan kalkulator. 127 per 343 tolak 1, kita akan dapat negatif 216 per 343. Oke, dekat sini barulah kita tengok kuasa 3 sempurna. Adakah nomor yang didarab 2 kali dapat 216? Cek dekat sini, adakah 216? Ada, nomor 6. Jadi maksudnya negatif 6 per 343 343 nomor 7. Oke, jadi tulis per 7, tapi darab 3 kali. Darablah 3 kali. Negatif 6 per 7 darab negatif 6 per 7. Disebabkan nomor yang sama didarab 2 kali, lepas itu di bawah punca kuasa 3. Ini sama juga dengan punca kuasa 3 negatif 6 per 7 kuasa 3. Ini macam biasa, boleh cancel. Apa yang tinggal? Negatif 6 per 7. Inilah jawabannya, negatif 6 per 7. Kalau masih blur, boleh ulang balik video nih supaya kamu banyak paham. Oke, itu saja untuk bab 3. Kita jumpa next video bab 4.